Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar subtopik yang ketiga dalam modul 2, iaitu kaedah analisis. Kaedah analisis adalah kaedah yang melibatkan proses menganalisis semua urus niaga yang berlaku dalam akaun yang tidak lengkap. Tujuannya untuk memperoleh item yang diperlukan seperti item jualan, belian, belanja dan hasil untuk menyediakan penyata kewangan. Rekod minimum yang perlu disimpan oleh peniaga adalah rekod akaun belum terima, rekod akaun belum bayar, rekod penerimaan dan pembayaran tunai atau disebut buku tunai, baki tunai di tangan dan di bank pada awal dan akhir tahun, rekod aset dan liability. Kaedah analisis memerlukan pengklasifikasian maklumat-maklumat sedia ada. Seterusnya, analisis perlu dibuat ke atas maklumat-maklumat perakaunan tersebut. Kaedah analisis perlu menganalisa beberapa aspek untuk menentukan keuntungan dan kerugian sesebuah perniagaan. Aspek-aspek termasuklah analisis buku tunai, mentafsir jualan dan belian, mentafsir belanja dan hasil. Lihat contoh 7, muka surat 47 dalam buku teks. Berdasarkan maklumat berikut, hitungkan baki tunai dan baki bank pada 31 Disember 2017. Andaikan semua penerimaan daripada akaun belum terima dan pembayaran kepada akaun belum bayar adalah menggunakan cek. Maknanya kita kena sediakan buku tunai supaya kita dapat tentukan baki akhir untuk tunai dan bank. Setelah buka buku tunai, kita kena isi satu persatu berdasarkan maklumat yang diberi. Pada 1 Januari, baki awal untuk tunai dan bank. Baki BB, tunai, bank. Setelah isi, kita kena tengok apa belanja dan hasil yang melibatkan dalam buku tunai. Pengeluaran tunai di bank untuk kegunaan pejabat 400. Maknanya ini adalah catatan kontra. 400. K maksudnya kontra tunai ke bank ataupun bank ke tunai. Jadi berdasarkan contoh 7 ini adalah bank ke tunai. Jadi bank akan keluarkan duit lepas tu masuk ke dalam perniagaan. Segala wang yang digunakan dalam perniagaan dimasukkan dalam akaun tunai. Seterusnya, belanja am dibayar tunai. Belanja am adalah belanja, mengkurangkan duit di dalam poket kita. Jadi dia akan letak di bahagian kredit. Untuk pengetahuan semua, buku tunai bahagian debit adalah menambahkan nilai dalam buku tunai, bahagian kredit adalah mengkurangkan nilai. Senang kata, debit duit masuk, kredit duit keluar. Jadi belanja am ini adalah salah satu belanja yang mengkurangkan nilai wang di dalam poket kita. Jadi kita akan rekod ke bahagian kredit. Ada sebut tunai, jadi di kolom tunai. Komisen diterima dengan cek. Komisen diterima adalah hasil. Jadi akan rekod di bahagian debit, duit masuk. Dengan cek, maksudnya ke dalam bank. Jadi rekod di kolom bank. Setelah kita rekod maklumat-maklumat dalam penerimaan dan pembayaran, sekarang kita tengok pula akaun belum terima dan akaun belum bayar. Akaun belum terima. Mula-mula pada awal tahun 3,500. Pada akhir tahun tinggal 3,000. Maknanya akaun belum terima sudah membuat pembayaran kepada kita dengan jumlah 5
Jadi duit kita akan bertambah. Dalam arahan, semua penerimaan daripada ABT dan ABB menggunakan cek. Jadi rekod di kolom bank. Akaun belum bayar pula, perbezaan antara 4325 dengan 3345 adalah 980. Semakin berkurang, maknanya kita sudah membuat pembayaran kepada akaun belum bayar. Jadi, rekod di bahagian kredit buku tunai, kolom bank. Okey, setelah maklumat telah direkod, kita bandingkan tunai dulu. Tunai bahagian debit dan bahagian kredit, mana satu lebih besar? Okey, tentu adalah bahagian debit, iaitu 700. 300 tambah 400 sama dengan 700 akan jadi imbangan. Tolak 425 akan dapat baki tunai di dalam tangan adalah 275. Baki HP hantar ke bawah. Okey, satu di kredit, satu di debit. Okey, bank cara yang sama kita bandingkan bahagian debit dan bahagian kredit. Mana satu lebih besar? Tentu adalah bahagian debit, iaitu 3860. Jadi nilai ini akan jadi imbangan debit dan kredit. Tolak 400, tolak lagi 980 akan dapat baki 2300. Baki HP, baki BB. Dalam analisis pada buku tunai, maklumat-maklumat yang kita boleh memperolehi adalah belian dan jualan aset bukan semasa, belian dan jualan barang niaga, catatan kontra, wang diterima daripada akaun belum terima, pembayaran kepada akaun belum bayar, ambilan tunai oleh pemilik, belanja dan hasil yang dilakukan sepanjang tempoh perakaunan, baki awal dan baki akhir tunai. Okey, bagaimana kita boleh dapat nilai jualan kredit dan jualan tunai? Untuk pengetahuan semua, bahagian debit untuk akaun kawalan belum terima adalah menambahkan hutang akaun belum terima. Bahagian kredit adalah mengkurangkan hutang mereka. Okey, jadi kita menjual barang niaga secara kredit kepada pelanggan, maknanya hutang akaun belum terima akan bertambah. Jadi kita boleh dapat nilai jualan kredit di bahagian debit, akaun kawalan belum terima. Manakala buku tunai sama juga, jualan kita boleh dapat di bahagian debit. Okey, jualan tunai maksudnya kita menjual barang kepada pelanggan dan pelanggan terus buat pembayaran tambah hutang. Okey, jadi di sini menambahkan nilai dalam buku tunai. Bahagian kredit adalah mengkurangkan nilai dalam buku tunai. Okey, jadi kita membuat jualan, maknanya kita terus dapat pembayaran, kita terus dapat duit. Jadi duit akan masuk ke dalam poket kita. Jadi jualan akan rekod di bahagian debit. Okey, senang cerita. Jualan kamu nampak di dalam buku tunai, maksudnya adalah jualan tunai. Jualan dalam akaun kawalan belum terima ataupun akaun belum terima biasa, itu adalah jualan kredit. Nak dapatkan jumlah jualan, iaitu jualan tunai tambah dengan jualan kredit. Nilai ini akan dipindah masuk ke dalam akaun perdagangan. Kita lihat aspek yang kedua, mentafsir jumlah jualan dan jumlah belian. Jualan dan belian ialah komponen yang penting untuk membentuk akaun perdagangan. Item jualan dan belian melibatkan urus niaga secara tunai atau secara kredit, iaitu ambil ataupun beri stok barang niaga dulu tanpa pembayaran. Analisis terhadap buku tunai perlu dibuat untuk mendapatkan jualan dan belian secara tunai. Manakala analisis terhadap akaun kawalan
iaitu akaun belum terima dan akaun belum bayar adalah untuk mencari jualan kredit dan belian kredit. Ada 4 langkah yang sangat penting dalam aspek ini. Yang pertama, kita mesti ingat format akaun belum terima. Okey, yang kedua, akaun belum bayar, akaun kawalan maksud teacher. Okey, yang ketiga, mengenal pasti penerimaan daripada akaun belum terima dan pembayaran kepada akaun belum bayar dalam buku tunai. Yang keempat, kenal pasti jumlah belian dan jumlah jualan untuk dipindahkan ke dalam akaun perdagangan untung rugi. Okey, kita lihat contoh 8 dalam buku teks muka surat 48. Kita nak cari jumlah jualan. Puan Ying Leng tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. Maklumat di bawah diambil daripada buku-buku perniagaan Ying Leng pada 31 Disember 2017. Okey, yang pertama kita kena ingat format akaun kawalan belum terima. Bahagian TB adalah menambahkan hutang mereka terhadap kita. Bahagian kredit adalah mengkurangkan hutang mereka. Okey, jadi kita tengok maklumat tambahan, kita rekod satu persatu. Baki akaun belum terima pada 1 Januari 8340. Baki akaun belum terima, baki awal sentiasa rekod di bahagian debit. Sebab hutang ini adalah bawa dari tempoh perakaunan yang lepas. Mereka masih berhutang kepada kita, jadi masih rekod di bahagian debit. Penerimaan daripada akaun belum terima. Penghutang sudah membuat pembayaran kepada kita, maknanya hutang mereka akan berkurang, jadi akan rekod di bahagian kredit. Diskaun diberi, kita memberi diskaun kepada mereka, jadi juga mengkurangkan nilai hutangnya. Okey, jadi rekod di bahagian kredit juga. Hutang lapuk. Pelanggan-pelanggan yang sudah confirm tidak dapat membayar kita. Okey, jadi dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, jadi nilai hutang akan berkurang, rekod di bahagian kredit. Pulangan jualan, ada barang yang rosak. Okey, jadi pelanggan kembalikan barang yang rosak ataupun salah jenama kepada kita, jadi hutang mereka juga akan berkurang. Okey, jadi rekod di bahagian kredit. Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2017. Maknanya pada tempoh perakaunan 1 Januari hingga 31 Disember 2017, hutang sebanyak 9270 belum dapat dikutip dan dibawa ke tahun lepas. Jadi baki HP sentiasa di bahagian kredit. Lepas tu baki BB untuk 1 Januari tahun 2018 akan rekod di bahagian debit. Okey, setelah dapat maklumat-maklumat ini, dalam maklumat di sini kita nampak tiada perkataan jualan. Jadi, berdasarkan maklumat yang diberi, kita jumlahkan bahagian kredit dapat nilai 25590. Okey. Lepas tu tolak 8340. Kita akan dapat berbezaannya 17250. Nilai ini adalah nilai jualan kredit. Tapi kita tak boleh tulis jualan kredit dah, kita hanya boleh tulis nama akaun sahaja, iaitu jualan. Cuma kita nampak jualan dalam akaun kawalan belum terima, kita boleh tentukan dia adalah jualan kredit. Okey, jualan tunai diberi siap-siap dalam soalan 3200. Jadi kita nak cari jumlah jualan tunai 3200 tambah dengan jualan kredit.
Nilai ini akan dipindahkan ke dalam akaun berdagangan. Catatan belian tunai dan belian kredit adalah songsang dengan jualan tunai dan jualan kredit. Okey. Apabila kita membuat pembelian dengan akaun belum bayar secara kredit, belian akan rekod di bahagian kredit. Okey, maksudnya bahagian kredit menambahkan hutang, bahagian kredit mengkurangkan hutang. Okey, buku tunai, keluar duit, masuk duit. Kita buat pembelian secara tunai. Jadi duit kita akan berkurang. Jadi akan rekod di bahagian kredit. Okey, maksudnya ini adalah belian tunai, belian kredit. Jumlah belian adalah belian tunai tambah dengan belian kredit. Nilai ini akan pindah ke dalam akaun berdagangan. Okey, kita lihat aspek yang ketiga, mentafsir belanja dan hasil dengan mengambil kira perarasan. Belanja dan hasil merupakan komponen utama untuk menyediakan akaun untung rugi. Analisis ke atas item belanja dan hasil dilakukan untuk menentukan belanja dan hasil sebenar yang perlu diiktiraf bagi tempoh perakaunan semasa. Lihat analisis belanja. Untuk mengira belanja sebenar bagi tahun semasa, kita perlu mengambil kira belanja dibayar, belanja belum bayar, belanja prabayar untuk menentukan nilai belanja sebenar. Lihat contoh 9, muka 49 dalam buku teks. Okey, kali ini kita nak cari jumlah belian. Okey. Akaun kawalan belum terima adalah terbalik dengan akaun kawalan belum terima. Okey, dalam akaun kawalan belum bayar, bahagian kredit adalah menambahkan hutang kepada pembekal. Bahagian debit adalah mengkurang. Maknanya kita sudah membuat pembayaran, kita dapat diskaun, kita dapat barang yang rosak, lepas tu kembalikan kepada akaun belum bayar. Okey, sama juga caranya kita bermula dengan baki awal. Okey, iaitu 11680. Nilai ini maksudnya jumlah hutang yang kita belum dijelaskan kepada akaun belum bayar pada tempoh perakaunan yang lepas. Kita bawa ke tahun ini, tahun semasa. Okey, bayaran kepada akaun belum bayar. Jadi hutang kita akan berkurang setelah kita membuat pembayaran. Okey, jadi yang ini akan mengkurangkan jumlah hutang. Jadi kita akan letak di bahagian debit. Diskaun diterima. Pembekal memberi diskaun kepada kita. Kita untunglah. Jadi rekod di bahagian debit. Hutang kita akan berkurang. Ulangan belian. Ulangkan barang kepada akaun belum bayar. Okey, baki akaun belum bayar 8380 sentiasa letak di bahagian debit. Putirannya adalah baki HP. Maknanya pada tahun semasa masih ada jumlah hutang sebanyak 8380 tidak dapat jelaskan kepada akaun belum bayar. Jadi kita akan bawa ke tahun depan. Okey, setelah dapat isi semua nilai-nilai ini, kita kasih jumlahkan bahagian debit, akan dapat 30600. Sebagai imbangan, tolak baki awal, kita akan dapat nilai 18920. Apa putirannya? Letak di sini adalah belian. Maknanya ini adalah belian kredit daripada akaun belum bayar. Jumlah belian adalah belian tunai 2000 tambah dengan belian kredit. Jadi nilai ini akan pindah ke dalam akaun berdagangan. Analisis hasil pula, kita kena ambil kira hasil yang diterima pada tahun semasa. Hasil yang belum terima maknanya hasil yang belum dikutip. Hasil belum terperoleh
maknanya hasil kita terima lebih. Okey. Hasil sebenar tahun semasa belum mengambil kira ketiga-tiga aspek ini. Okey, kita lihat contoh mengira belanja. Untuk pengetahuan semua, ekor-ekor belanja dalam imbangan tugas akan rekod di bahagian debit. Okey, jadi ekor-ekor belanja bahagian debit maksudnya menambahkan nilai. Bahagian kredit adalah mengkurangkan nilai. Apabila kita membuat sesuatu pembayaran, jadi ekor-ekor belanja yang terlibat akan sentiasa rekod di bahagian debit. Okey, kali ini kita ada ambil kira perarasan iaitu prabayar dan belum bayar. Okey, lihat satu persatu di sini. Okey, dalam ekor kadar bayaran, prabayar maknanya kita bayar lebih. Tahun lepas, kita bayar lebih. Jadi, yang lebihan tu bawa ke tahun ini akan rekod di bahagian debit. Belum bayar maksudnya kita hutang. Kita belum buat pembayaran pada tahun lepas. Okay, jadi yang ini akan rekod di bahagian kredit. Bank. Maksudnya kita sudah membuat pembayaran pada tahun semasa. Jadi rekod di bahagian debit. Belum bayar pada akhir tahun semasa. Maksudnya nilai ini akan bawa ke tahun depan. Jadi dia akan jadi belum bayar awal. Okey, bagi tahun depan. Okey, prabayar maksudnya pada tahun ini kita bayar lebih. Pada tahun semasa kita bayar lebih. Nilai ini akan bawa ke tahun depan jadi prabayar. Okey, akan rekod di bahagian debit. Okey, kita lihat latihan 1. Sewa prabayar pada 1 Januari 2021. Maksudnya dari tahun lepas kita ada buat pembayaran lebih. Jadi nilai ini akan rekod di bahagian debit. Okey, sewa prabayar pada 31 Disember. Okey, yang ini pada akhir tahun pula akan jadi baki awal untuk tahun depan. Jadi ini kita rekod di bahagian kredit. Sewa prabayar yang telah dibayar sepanjang tahun 2020. Okey, yang ini akan rekod di bahagian debit. Putirannya adalah bank. Kita bayar pada tahun semasa. Okey, lepas tu tiada hutang pada akhir tahun. Okey, jadi tiada rekod. Bandingkan debit dan kredit. Debit dapat 5,000. Kredit hanya ada 360. Okey, fokus yang teacher highlight yang warna biru. Okey, jadi 5,000 akan jadi imbangan. Okey, imbangan ini tolak prabayar 360 akan dapat beza 4640. Nilai ini akan menjadi nilai yang masuk dalam akaun untung rugi. Okey, kita lihat contoh mengira hasil. Untuk pengetahuan semua, ekor-ekor hasil dalam imbangan tugas rekod di bahagian kredit. Maknanya dalam setiap ekor hasil, bahagian kredit adalah menambahkan nilai, bahagian kredit adalah mengkurangkan nilai. Okey, kita lihat belum terima dalam ekor hasil. Contohnya ekor dividen diterima. Okey, belum terima ini maksudnya jumlah dividen yang belum terima pada tahun lepas, kita akan kutip pada tahun semasa. Okey, belum terperoleh adalah konsep yang songsang dengan belum terima. Belum terima, kita belum dapat duit kan? Belum terperoleh, kita dapat terlebih duit. Terlebih nilai. Jadi, nilai ini akan rekod di bahagian debit. Okey, lepas tu, duit yang kita terima sepanjang tempoh perakaunan semasa akan masuk ke dalam bahagian kredit. Putirannya adalah bank.
Okey, belum terperoleh akhir maksudnya pada tahun semasa kita terima duit lebih. Jadi akan rekod di bahagian debit. Lepas tu nilai ini 400 ini akan jadi belum terperoleh kurungan awal pada tempoh perakaunan seterusnya pada tahun depan. Belum terima adalah sama maksud dengan belum terima awal. Okey, maksudnya di sini adalah nilai wang yang belum terima pada tahun semasa kita akan bawa ke tahun depan. Lepas tu kita akan kutip pada tahun depan. Okey, kita lihat latihan 2.2. Okey, ada kesilapan nilai. Okey, ada kesilapan nilai. Okey. Komisen belum terima pada 1 Julai. Okey, iaitu belum terima pada awal kan, jadi rekod di bahagian debit. Okey, lepas tu komisen belum terima pada 30 Jun. Songsang dengan awal. Dia adalah akhir, jadi rekod di bahagian kredit. Komisen yang diterima sepanjang tahun kewangan adalah 5800. Okey. Bahagian debit dan bahagian kredit sudah kita rekod, kita kena buat perbandingan. Nampaknya bahagian kredit adalah lebih tinggi nilainya, jadi akan jadi imbangan. Okey, kamu boleh kira imbangannya. Lepas tu tolak dengan belum terima awal, kita akan dapat satu jumlah yang baru. Okey, kira sendiri ya. Okey, nilai ini akan rekod ke dalam akaun untung